الحمد لله القائل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT dengan mematuhi segala surahan dan meninggalkan segala tegahannya. Semoga Allah redha memandang kita dengan pandangan rahmah dan keampunannya. Allahumma amin. Pada hari yang mulia ini, hayatilah khutbah yang bertajuk biarkan mencai terjun dengan labu-labunya. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, dunia Islam sentiasa diseduduki oleh ajaran-ajaran sesat dan bertentangan dengan akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang telah lama bertapak dalam kalangan umat Islam di negara ini, antara lain seperti Al-Aqab atau Rifaqah, Syiah, Ahmadiyah Qadiani, Millah Abraham, ajaran Ahlul Syahadah, Zikir Nafas, Islam Jamaah, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Sebagian daripada ajaran-ajaran tersebut ada yang telah difatwakan kesesatannya oleh Majlis Agama Islam Selangor atau Majlis Agama Islam di negeri-negeri lain. Malangnya, segelintir orang awam masih tegar dengan pegangan sesat mereka secara sembunyi-sembunyi atau menyamar dalam jubah dan jenama yang lain. Di samping ajaran-ajaran tersebut, masih ada ajaran-ajaran sesat lain yang telah dapat dihidu oleh penguasa agama Islam negeri-negeri. Contohnya, ajaran Taha bin Ahmad, Tarekat Nasyabandiyah Qadirun Yahya, Aurat Ismailiyah, ajaran Ilmu Hakikat Hasan bin Junaid, Tarekat Samaniyah Ibrahim Munjul, pemikiran liberalisme dan pluralisme agama, pembedahan batin dan lain-lain dalam senarai yang panjang. Hadirin sekalian, selanjutnya ajaran-ajaran sesat ini dikembangkan di bawah nama yang muluk-muluk seperti ilmu kebatinan, Tentera Islam Mahdi, Tentera Imam Mahdi, Pemuda Al-Kahfi, Pemuda Bani Tamim dan lain-lain. Umat Islam boleh mengenal simptom-simptom awal ajaran yang melakukan itu. Antara ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia yang dinilai dari sudut kesesatan akidah, syariat dan akhlak mereka adalah seperti ini. Menukuk tambah perkataan Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin yang hak dalam kalimah syahadah. Kedua, menolak kalimah syahadah. Ketiga, solat boleh dilakukan hanya dengan niat sahaja. Keempat, sembahyang lima waktu adalah tidak wajib, memadai dengan membuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kelima, golongan yang sesat ini akan menolak untuk berpuasa. Keenam, ada yang berpegang bahawa orang Islam tidak perlu mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Ianya boleh dilakukan di mana-mana saja. Pergi ke Mekah hanya untuk melihat kesan sejarah Rasulullah SAW saja. Ketujuh, menghina pribadi dan kedudukan Rasulullah SAW. Kedelapan, menolak ijma' ulama dan qiyas. 9,
memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Ke-10, tidak mempercayai hadis dan menganggap hadis hanya rekaan manusia yang dibuat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ke-11, mendakwa kedua mereka sering berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat. Ke-12, menganggap orang lain selain dari pengikut kumpulan mereka adalah musyrikun dan kafirun, ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Ke-13, selalunya orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat ini dan pengikutnya hanyalah terdiri dari orang yang langsung menjadi asas pengetahuan agama. Sebagian dari mereka hanyalah guru silat, bomo, perawat-perawat yang mendakwa sebagai perawatan Islam, juru motivasi yang mengadukan perisai Islam dalam ceramah-ceramah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah faktor-faktor yang mendorong pengembangan ajaran-ajaran sesat ini? Sebagian jawapannya adalah seperti berikut. A. Ingin mendapat perhatian. Sifat ingin mendapat nama dan perhatian mendorong seorang melakukan perbuatan yang aneh-aneh dan sembrono asalkan menjadi terkenal dan dapat ramai pengikut, followers dan subscribers. Nabi SAW mengingatkan betapa bahayanya orang yang berperangai seperti itu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Mazibani ja'i'ani kursila fi ghanami bi'afsada laha bin hirsil mar'i alal mali wasyarafi bidini." Bermaksud, tiadalah dua ekor serigala lapar yang memusnahkan sekumpulan kambing itu lebih berbahaya daripada agama jika dibandingkan dengan orang yang terlalu rakus kepada harta dunia dan cinta kepada kemasyhuran. Hadis riwayat Tirmizi. Di pendapat tajaan dari tangan-tangan tersembunyi sama ada dari luar ataupun dalam. C. Tidak mengambil ilmu dari sumber yang sah dan berautoriti. Muhammad Ibn Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal 'ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu. D. Mengidap penyakit mental atau keterlaluan fikiran. Dalam hal ini, Allah SWT mengingatkan Nabi firman-Nya dalam surah Taubah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Bermaksud, adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. I. Menyendiri dan tidak bergaul dengan jemaah surau, masjid dan masyarakat. Orang yang seperti ini sangat mudah terpedaya dengan nasihat-nasihat yang menerewi. Ingatlah sabda Nabi SAW dan hadis riwayat Mu'az bin Jabal. Baginda SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu adalah umpama serigala kepada manusia, sama seperti serigala yang menangkap kambing yang terpisah. Oleh itu jauhilah perpecahan dan kekalkanlah bersama jemaah, orang ramai dan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah, atas dasar amanah dan kasih sayang Nabi kepada umatnya, Baginda SAW bersungguh-sungguh mengingatkan kita tentang suasana gawat yang akan berlaku di akhir zaman. Sabda Baginda SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan
di mana para pendusta dibenarkan orang. Sebaliknya orang-orang yang jujur didustakan. Seterusnya orang-orang yang curas dipercayai, sedangkan orang-orang yang amanah dikhianati. Kuak-kuak luai bidah pula berbicara mengajar manusia. Seorang sahabat bertanya, siapakah luai bidah itu? Nabi menjawab, luai bidah itu ialah orang dulu yang berlagak pandai mengenai urusan orang awam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menyahut pesanan Nabi yang dikasihi ini, umat Islam wajib menjauhi ajaran-ajaran yang aneh-aneh dan mengambil sikap. Biarkan mencari terjun dengan lampu-lampunya. Biarkan. Hadirin sekalian, menelusuri khutbah pada hari ini, marilah kita mengamati tausiah dan pengajarannya untuk dijadikan pedoman hidup kita. Antaranya, pertama, umat Islam wajib mempelajari dan berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa berganjak sedikit pun hingga ke akhir hayat. Kedua, umat Islam hendaklah memilih guru-guru yang murabbi dan bertauliah dalam mempelajari ilmu-ilmu agama supaya terhindar daripada virus penyesat mereka yang tidak bertanggungjawab dan tidak berautoriti. Ketiga, umat Islam hendaklah memilih guru yang benar-benar memahami bidang yang diajarinya supaya terhindar daripada pembohongan dan pemalsuan. Keempat, umat Islam jangan terlalu gairah mencari populariti demi meraih ganjaran dunia dengan menyebarkan racun kesesatan dan bertopengkan agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan hanya yang rendah, dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Suratul Baqarah ayat 14. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur